Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Tuan yang terutama, Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, yang berhormat Tuan Haji Syariful Azhar bin Osman selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Bertam, Kepala Batas Pulau Pinang, yang berusaha Encik Akmal Effendi bin Ishak yang mewakili pegawai daerah dan tanah daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas. Yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Ghazali bin Hashim selaku pengurusi Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Jamek Pematang Rambai, Seberang Perai Utara, bersama dengan kepimpinan Barisan Ahli Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Pematang Rambai dan juga pegawai-pegawai masjid yang diraihkan pada malam ini, tetamu-tetamu jemputan yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu mari sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala seperti mana apa yang telah pun dirancang oleh Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Pematang Rambai, Kepala Batas, yang mana pada hari ini kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam minggu ini ataupun pada hari Sabtu malam Ahad ini bersamaan dengan 26 hari bulan Ogos tahun 2017, yang mana hari ini adalah merupakan hari yang keempat dalam bulan Zulhijjah, yang mana kita telah pun berada pada bulan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di samping mana kita bersantai di masjid ataupun di perkarangan masjid Pematang Rambai pada malam yang begitu indah sekali untuk kita dipertemukan bersama-sama sesama kita, sesama Islam, sesama saudara kita, yaitu lebih-lebih lagi apabila kita berada dalam majlis perkongsian ilmu yang mana insya-Allah akan dikongsi bersama pada malam ini, yang mana kita sama-sama menyedari bahawasanya program kita pada malam ini adalah merupakan program bersantai ataupun dikenali dengan santai ibadah. Kita pernah mendengar kata-kata yang dilontarkan mengenai santai ibadah. Apakah yang dimaksudkan dengan santai ibadah ini? Adakah kita datang ke masjid dan kita balik? Ataupun kita datang ke masjid, kita beriktikaf seketika, menunaikan amal ibadat, melaksanakan suruhan dan juga perintah Allah, dan kemudian kita beredar keluar daripada masjid untuk memakmurkan bukan hanya masjid, seluruh bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana istilah santai ibadah ini insya-Allah kita akan dapat sama-sama berkongsi dengan dua ahli panel kita pada malam ini. Dan jikalau kita melihat, merenungkan kepada apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita semua, yaitu ayat yang berbunyi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang mana ayat yang tersebut Allah menyarankan kepada umat Islam, yaitu sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang memakmur, mengindahkan, mengimarahkan masjid-masjid Allah di atas muka bumi ini. Yang pertama Allah menyatakan man amana billah, itu orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah
Dan juga yang kedua Allah menyatakan orang yang beriman kepada hari akhirat. Jadi dua skop di sini Allah melontarkan kepada kita. Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Dan apabila kita dapat merumuskan di sini, yang dikatakan beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Yang mana lokasi masjid. Lokasi masjid. Seperti apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyatakan beriman kepada hari akhirat? Dan apabila kita membuat rumusan bahawasanya masjid adalah lokasi akhirat. Sebelum kita beredar ke akhirat yang sebenar. Dan amat rugilah apabila mereka yang tidak datang ke masjid mengambil kesempatan, yaitu untuk mereka bersama-sama datang ke lokasi pertama akhirat di atas dunia ini, yaitu masjid, untuk kita menunaikan ibadat, untuk kita menunaikan solat, dan untuk kita memakmurkan akan dia. Dan insya-Allah pada malam ini kita berada di perkarangan masjid. Tadi kita dahului dengan solat Isya, dan sekarang kita beredar ke perkarangan masjid. Dan insya-Allah pada malam ini kita bersama-sama dengan tuan yang terutama Tun untuk kita memeriahkan suasana santai ibadah yang julung-julung kali dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Pematang Rambai. Insya-Allah sekiranya pihak masjid mengedarkan tabung kepada tuan-tuan semua, maka sama-samalah kita menyumbang agar sumbangan kita itu akan meningkatkan dana akhirat kita, di samping untuk kita melaksanakan segala amal ibadat untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah bersama-sama dengan saya pada malam ini yaitu dua orang ahli panel. Dua orang ahli panel yang sama-sama kita kenali, yang sama-sama kita hayati bukan hanya di sini tetapi di kaca-kaca TV maupun di ruang-ruang radio yang amat terkenal sekali. Insya-Allah pihak Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Pematang Rambai telah pun menjemput dua orang ahli panel. Yang pertamanya di sebelah saya ini adalah Ustaz Aslin Bahrain ataupun dikenali dengan Ustaz Bollywood. Ustaz Bollywood. Jadi mereka ini Ustaz amat menanti panggilan Bollywood, itu maksudnya dengan dendangan Bollywood nanti. Mudah-mudahan Ustaz dapat berkongsi bersama pada malam ini. Dan di sebelah Ustaz Aslin iaitu Saudara Ijam. Siapa tidak kenal Saudara Ijam ketika mana berada dalam kumpulan medicine. Amat nyaring sekali suaranya ketika mendendangkan lagu di dalam kumpulan medicine yang amat disukai. Mungkin ketika itu saya masih di bangku pengajian ketika tersebut. Jadi insya-Allah kita akan berkongsi dengan Saudara Ijam sebentar nanti. Jadi ketika itu golongan-golongan muda amat menyukai apa yang telah pun dilontarkan oleh kumpulan-kumpulan pada ketika itu yang mendendangkan kebanyakannya lagu-lagu di alam percintaan. Ya Saudara Ijam, kebanyakannya lah di lagu-lagu yang berkonsepkan alam percintaan. Tetapi percintaan itu bukan hanya kepada makhluk. Bukan hanya kepada makhluk, perlu untuk kita berkongsi percintaan itu sehingga untuk kita bercinta kepada Allah dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita terus untuk kepada ahli panel kita pada malam ini untuk berkongsi pengalaman mereka, terutamanya Saudara Ijam. Saudara Ijam telah pun berhijrah daripada alam hiburan ke alam hiburan juga, tetapi hiburan berkonsepkan ilmiah, berkonsepkan Islamik. Mudah-mudahan ianya akan membawa kita semua juga berhijrah. Bukan hanya berhijrah ke masjid ataupun berhijrah untuk ke agama, tetapi berhijrahnya kita kepada semua konsep untuk kita syumulkan pengenalan hijrah yang diperkenalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sejak 1438 tahun yang lalu. Jadi apa kata kita bersama-sama mendengar dendangan sebuah lagu yang dipopularkan oleh Saudara Ijam, dan insya-Allah Saudara Ijam akan mendendangkan kepada kita pada malam ini dengan membuka tirainya, iaitu untuk mendendangkan sebuah lagu kepada kita di malam ini. Jadi sama-sama kita hayati dan kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh Saudara Ijam untuk tatapan kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasalli ala rasul karim, amma ba'd. Terima kasih Tuan Moderator. Yang pertama dan utama yang dimuliakan, Tuan Yang terutama Tun Datuk Seri Utama, Masya Allah, Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Masya Allah, dan semua pemimpin-pemimpin masyarakat, makcik-makcik, kakak-kakak, atuk, abang-abang, anak-anak syurga semua, insya Allah mudah-mudahan sentiasa berada di dalam rahmat kasih sayang Allah. Masya Allah, kita tidak melewatkan masa, insya Allah, sebagai mukaddimah ataupun orang Jawa cakap appetizer, sebagai permulaannya, ingin saya menyumbangkan, bukan mensumbangkan, menyumbangkan sebuah lagu yang begitu lama, yang dilahirkan pada tahun 1988, yang dimuatkan di dalam album pertama Kumpulan Madison. Kalau masih ingat lagi, menduduki carta pujaan 10 Nescafe 1988 selama 14 minggu, memecahkan rekod Rindu Bayangan daripada Kumpulan Kefri, sehingga sekaranglah rekod tu tak dipecahkan. Maksudnya masih lagi kekal populariti lagu tu. Tapi lagu ni insya-Allah saya dah ubah. Kalau dulu maksud lagu ni ataupun kisah lagu ni sekitar kecewa, bercinta dengan makhluk, makhluk dengan makhluk, tapi hari ni saya ubah dia. Kerana apa? Saya nak orang-orang yang mendengar ataupun peminat-peminat saya dulu mendengar lagu ini bukan hanya muziknya saja, tapi nak dengar dia punya lirik, supaya kita dapat hati sama dan dapat memberi manfaat kita bersama. InsyaAllah terimalah lagu Tika dan Saat Ini. Begini mencari-cari, semua cinta hilang. Saat begini dan nanti-nanti kau terbang melayang. Bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua? Bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu. Ku harap keampunan walau hanya ku mendakam nikmat cinta bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi, aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu. Walau pedih mencalat, ku coba sedayaku. Dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau hidupkanlah kami dalam iman, dan Kau matikanlah kami dalam iman. Kau bangkitkanlah kami di akhirat bersama orang-orang yang beriman, dan Kau masukkanlah kami ke syurga-Mu dengan iman. Ku harap keampunan
pedih menjalar, ku coba sedayaku. Dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Jika begini engkau di sisi, ku tak terasa sepi. Saat begini ku pandu janji cinta yang satu. Tak lagi sendiri. Terima kasih kepada saudara Ijam yang mendendangkan lagu sebentar tadi. Itu yang saya kata, iaitu lagu-lagu ketika itu memang hangat ataupun panas mengenai percintaan. Tapi mungkin nanti saudara Ijam akan berkongsi lirik tersebut. Kita minta saudara Ijam untuk mengupas apabila tiba giliran nanti, insya-Allah. Jadi tahun 1988 Ijam nyatakan tadi, ketika tu saya dalam tingkatan 1, 88. Dan pada ketika tu memang lagu tersebut memang menjadi satu kesukaan untuk remaja pada ketika itu, termasuk dengan saya lah. Jadi itu yang kita boleh ingat lirik yang didendangkan oleh saudara Ijam. InsyaAllah nanti dalam pusingan pertama nanti saudara Ijam akan mengupas sedikit ubahan lirik membawa kepada percintaan abadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan dengan pusingan yang pertama pada malam ini, yang mana insya-Allah akan didahului oleh Al-Fadhil Ustaz Aslin Bollywood. Tadi saya menyatakan di dalam ayat yang saya baca tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang mana tajuk kita pun pada malam ini adalah secara bersantai. Nama pun santai ibadah. Jadi Allah menyatakan mengenai pengimarahan masjid. Jadi mungkin Ustaz Aslim boleh membawakan pendekatan ibadat yang kita nak bagi selari dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengimarahan masjid. Yang mana orang yang datang ke masjid, orang yang beriman kepada Allah, orang yang nampak hari akhirat, dia menunaikan solat, dia mengeluarkan zakat, dia takut kepada Allah. Ini semua adalah kata-kata yang Allah lontarkan di dalam surah At-Taubah. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita nak merealisasikan apa yang telah pun Allah nyatakan ini secara konsep bersantai, supaya mana kita tidak ada pressure, kita tidak ada tekanan. Datang ke masjid banyak tekanan, datang ke masjid banyak pressure. Jadi bagaimana untuk kita menghindarkan perkara yang tersebut dan kita datang dalam keadaan bersantai untuk melaksanakan amal ibadah. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar orang jawab, Ustaz. Hujan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah berforum dengan seorang ustaz lah. Level guru saya juga. Dia kata, antara tanda-tanda kematian yang cepat ialah bila orang bagi salam, jawab dia pelan. Jadi insya-Allah lah. Seulang lagi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, lambat lagi insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makasih Al-Fadil, pengurusi
yang dikasihi lagi disayangi tuan yang terutama Datuk Seri Dr. Abdul Rahman bin Abbas, khususnya kepada Datuk Haji Ghazali, Datuk Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang kawasan Penaga, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan imam, semualah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa abang semua? Apa abang semua? Dah, sekali lagi, apa khabar semua? Ya Allah. Salah. Jawapan yang betul ialah bila orang tanya kita apa khabar, jawapannya apa dia? Yang ni nak betul ni Ustaz. Ya. Sebab tu kadang-kadang orang kata bila mai masjid nak mayang. Tak boleh nak fikir benda lain. Kan? Ni contoh. Okay, bila orang tanya apa khabar, jawapannya alhamdulillah. Ya. Kalau orang kafir tanya pun, ni Umar. Alhamdulillah henhau. Gitu lebih kurang jawapannya. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita jawab kerana diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita berkesempatan untuk bersama-sama meraihkan bulan Zulhijjah 1438 Hijriah. Baru-baru ni Ustaz, kita dapat meraihkan hari Aidilfitri atau Ramadan. Kali ni pula, ya, yang mana Nabi banyak menyebutkan kepada kita, iaitu 10 hari Zulhijjah, hari permulaan. Kalau Ramadan, 10 Ramadan, hari terakhir. Jadi alhamdulillah, insyaAllah mungkin Ustaz, dan kita akan bincangkan apa yang berlaku dalam bulan Zulhijjah atau apa benda yang kita perlu buat. Baik. Ayat yang Fadil moderator baca tadi dalam surah Taubah ayat 18, yang menyebutkan kepada kita tentang golongan kalau ingin nak mudah dapat hidayat Allah. Bagi mereka yang ingin mudah untuk mendapat petunjuk Allah, ialah orang ni jenis golongan yang rajin mengutamakan hidupnya ataupun qalbuhum mu'allaqun bil masajid. Golongan yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih Imam Al-Bukhari, antaranya 7 golongan yang dapat teduhan pada hari yang tidak ada teduhan, melainkan zillullah, melainkan teduhan Allah. Antaranya ialah seorang yang hatinya sentiasa melekat pada masjid, seseorang yang hatinya sentiasa duk tunggu bila azan nak berkumandang, sebagai contoh untuk dapat dan mudah menerima hidayat daripada Allah. Ini disebut dalam Quran yang Ustaz baca tadi, iaitu fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Antara apa dia? Ya'muru masajidallah. Allah kata, orang yang berani untuk memakmurkan rumah Allah, orang yang berani untuk buat apa saja program-program untuk mengimarahkan rumah Allah, ialah man, sesiapa yang amana billah wal yaumil akhir, aqama solat, wa ata zakah. Satu dia apa dia? Tunaikan solat. Orang yang rajin buat program kat masjid ialah orang solat. Ni jelas sebut. Kalau jenis tak solat, minta maaf. Ya. Jelas Allah sebut orang yang boleh memakmurkan rumah Allah ialah orang yang jenis beriman pada Allah dan orang yang jenis solat. Kalau tak solat, minta maaf. Straight to the point. Tun, ni sebut awal-awal lagi. Orang yang jenis tak solat, payah dia mari masjid pun kerana sesuatu, Ustaz. Kenapa dia? Kerana ada makan malam Jumaat, baca Yasin. Itu kerjanya.
Ataupun malam tu ada orang meninggal, kalau nak pergi seorang-seorang segan, dia tunggu kat pagar masjid, follow imam Pak Bilal untuk buat tahlil. Ni contoh, mayang haram tak mai. Dia bagi alasan, nak mayang apa, masjid panas. Boh ekon, nak pergi masjid sejuk. Panas tak kena, sejuk tak kena. Sebab apa? Sebab kedil ke andar bahut kharab bagaimana? Dalam hati dah rosak. Faham tak maksud dia? Kedil ke andar bahut kharab bagaimana? Samjina? Oh, tak faham, minta maaf lah tu ni. Maknanya apa dia? Iaitu dalam hati dia ada masalah. Kharab, mana rosak? Bahasa Melayu kurap, senang. Ya. Merosak makna dia tak minat. Dia dengar abang di masjid pun, dia tak suka. Dia kata, apa ni bising-bising ni? Azan dalam sudahlah. Ni contoh. Ya. Kalau orang suka, orang kafir, jiran saya kat Kuala Selangor Tun, dulu saya jadi imam daerah Kuala Selangor 8 tahun. Cina yang meniaga spare part kereta tu dekat Kunalot. Lepas Kunalot tu, masjid. Saya kata kat dia, Tokek, dia Assalamualaikum tu, geram tu. Alhamdulillah berniaga, macam ni lah Ustaz. Dia, insya-Allah, Alhamdulillah, insya-Allah. Geram tengok muka dia. Tapi Masya Allah peramah, ramah lebih daripada orang kita. Dia kata, apa bising-bising? Kata dia, saya boleh bangun pukul 5 pagi, boleh prepare anak saya pergi sekolah. Kalau azan kadang-kadang itu bila azan lambat, Ustaz, kata dia. Sepatut 5.45 pukul 6 baru azan. Saya kata malam tu hujan turun. Pak Bilal lambat datang. Kadang-kadang dia boleh kata Bilal tu lambat. Tapi kalau orang yang Islam, yang jinak tak boleh dengar azan, ialah orang yang memang dia tak solat. Tengok kan? Ini contoh. Yang kedua apa dia? Tengok pula dalam masjid, kalau nak sebut tentang ibadah ni Ustaz ya. Allah bagi tahu dekat sahabat Nabi, Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat, kalau kamu tengok ada orang yang berulang alik daripada masjid ke rumah, falyashhad bi imanihi, saksikanlah dengan keimanannya pada Allah. Tuan-tuan ingat senang ibu-ibu. Ibu-ibu, kakak-kakak, dia tengok sana, aku tengok mereka. TV tu, bola ke apa tu? Dia. Ni malam ni bola pula ni. Allahu Akbar. Bisik dengan tu tadi, bola pula dah pula ni. Ya, harap Malaysia menang. Doa, amin insyaAllah. Okey. Jadi, sebut lupa tadi dah. Penghujung tegur tadi daripada lupa pula saya. Cuba tanya suami-suami kat rumah. Dan tanya diri masing-masing yang ada pada malam ini. Berapa ramai yang bila dengar azan, dia boleh kaki ringan dengar azan, kaki ringan untuk pergi masjid. Ibu-ibu, makcik-makcik, dengar ni, tengok laki sendirilah, tak tahu laki mana kan. Bang aja kat masjid, apa nama ni? Masjid apa nama ni? Matampau, Matarambai. Masjid Matarambai sebelah Matang Langsat, ya. Bila pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila pun dah umur 87. Bekas postman. Zaman Jepun dulu. Ya, Jepun tu dia lain hantar ke China. Ya. Hayya 'ala salat. 4 kali azan mati. Ya, dah semput. Contoh, berapa ramai yang dengar ni? Yang dengar nak mai. Tanya suami masing-masing. Saya tanya diri saya sendiri, mai ke tak? Rasa minat nak pergi masjid tak? Tu. Ya, dia antara dia. Tengok anak-anak lelaki kita bagi contoh, dia pergi tak? Pasal apa kalau jawapan dia tak boleh pergi? Antara sebab mungkin yang tajuk kita ni Ustaz, iaitu santai ibadat ini, tak lain tak bukan ialah
masjid merupakan pusat aktiviti masyarakat. Masjid merupakan pusat untuk bermasyarakat. Masjid tempat untuk orang makan kenduri. Tak tahu kat Pulau Pinang ni ada tidak. Kalau belah Kuala Lumpur, belah-belah Selangor tu, masjid, ya, ada dewan contoh dia. Kalau masjid Nilai Ustaz pergi tu, masjid mufti wilayah persekutuan sekarang ni, ya, ada dewan besar. Masjid tu sediakan dewan untuk wali matul urus. Sewa tak mahal, 1,500. Pada duk sewa kemah, biji pada 3-400, kena 10 biji dah 3,500. Kali siap kursi. Tu pun kalau nak bubuh rende-rende ni. Kalau tak bubuh rende, harap batang besi terantuk benjol kepala pengantin. Ya, tang, terkena sebiji. Bosak pada kawan tu. Terkejut bini dia. Ini bukan suami saya lah. Awak ni suami orang lain, kata dia. Dah terantuk dinding. Bubuh pada kain ni mahal. Tuan-tuan, masjid tempat untuk beraktiviti. Ni contoh. Pergi masjid, satu masjid atas bukit dekat Bandar Seri, Damansara Al-Mukarramah, masjid ada gelanggang futsal. Masjid ada gelanggang futsal untuk main bola. Ada tu masjid ustaz tempat main pingpong. Main pingpong, apa tu, table tennis. Main table tennis. Ada tempat masjid main futsal, main table tennis, main badminton. Contoh, kenapa dia? Waktu itu dalam bahasa mudah, lepas saja main, dengar azan lohor, azan zuhur, semua pakat berhenti. Ya, jom berhenti, kita semayang dulu. Alhamdulillah, Tun boleh berjalan. Sebab apa? Sebab kita nak jadikan masjid ni santai ibadah. Main bola jangan kata tak ibadah. Main dengan labat riadah itu ibadah. Yang tak boleh riadah sampai waktu senja pun dia balun sekali. Bola start pukul 8.30. Pukul 6.45 duduk dalam stadium dah. Contohlah. Takkan semua yang duduk semua. Kan? Itu peringkat ni. Kalau peringkat kita kat Malaysia, alhamdulillah lah. Pihak FAM dah buat undang-undang. Start bola pukul 9. 8.45. Saya tengok. Ya. Ramai orang semayang kat dataran apa nama, Stadium Selayang, Stadium Shah Alam tu. Surau memang tak muat lah. Tapi nak cerita pada dia, riadah boleh. Tapi kalau sampai tinggalkan ibadat, maka jatuh haram. Tak boleh. Jadi bila azan aja, salat. Pernah contoh, santai ibadah yang kita handle sendiri. Apa dia? Anak-anak muda rindukan kepada hiburan, Ustaz. Hiburan. Apa dia hiburannya? Anak muda nak jadikan masjid santai ibadah. Apa dia? Dengan mengadakan konvoi bermotosikal. Saya dapat maklumat Masjid Abdullah Fahim ada buat konvoi motor-motor besar. Pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Cari apa? Jom cari Tok Guru. Dia punya apa nama tu? Slogan dia, jom cari ilmu, jom cari ulama. Dekat 560 motor. Contoh dia, macam saudara rockers kita, Awi. Naik motor ramai-ramai, pergi pondok-pondok, bagi derma dan sebagainya. Walaupun ada sesuatu yang orang komplain kat dia tu, manusia biasalah. Buat hak tak betul pun komplain memang dah. Hak buat elok pun sangka buruk. Ani na'udzubillah min zalik. Tapi dia boleh ajak, apa dia? Ramai anak-anak muda, ratusan motor. Masjid boleh buat. Mari masjid ni tujuan dia bukan nak solat sahaja. Tapi untuk berkonvoi bila? Hari Sabtu Ahad. Buat di bawah Parlimen Kepala Batas. Start pada Masjid Datuk Ghazali ni. Ya. Start pada masjid ni. Penutup pun masjid ni. Orang suka, Ustaz. Kemudian pihak masjid pula, atau pihak yang berhormat pula, ya, dia pun ulung sikit. Seorang RM5. RM10 lagi baik. Bagi duit minyak motor. Bincang dengan Petronas, Petron ke apa depan tu, kupon, budak bawa kupon ni, okey bagi minyak, nanti saya bayar duit minyak. Akhirnya, pengalaman kami,
buat kelab remaja Islam Selangor, KRIS. Naik motor KRIS tak boleh nak motor lain. KRIS, Kelab Remaja Islam Selangor. KRIS. KRIS Islam, S hujung tu Selangor. Alhamdulillah. Mula pukul 11, pukul 10, tamat jam 1, singgah semua masjid parlimen. Setiap masjid buat apa nama ni, kulim. Atau buat kultim. Apa kulim? Kulim dia? Kuliah 5 minit. Kalau kultim, kuliah 3 minit. Pengurusi masjid, dia kena buat ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak cakap pun tak pandai. Terima kasih banyak. Oh gitu. Terima kasih banyak semua makan mai sini. Jadi siapa nak tak makan, ambil makan belakang. Oh. Garang nanti tu. Depa pi makan, ngungak-ngungak. Okey, terima kasih banyak. Depa belah. Pi masjid kepala gajah pula. Lepas tu masjid kepala bapak. Semua pi. Lah kali masjid ini jadi tempat finishing ending. Tengok. Kenapa dia? Masuk azan, 200 motor pakat salat. Kenapa dia? Kita nak jadikan masjid ni santai, beribadat. Dan ibu-ibu, bapa-bapa, jangan takut. Ini pengalaman saya, Tun. Dulu masa sekolah, merapu biasa Ustaz. Start dekatan 4, saya mula pakai ni. Oh, kita panggil ni tayap. Lepas. Kepiah. Yang hak tinggi tu songkok. Saya duduk keliru 2 kalimah. Songkok kepiah. Saya cakap kanan, bawa. Berapa dah? Kita pun ketak orang lutut ni. Mana? Apa tu? Kapal terbang? Macam bunyi. Tu mana kalau semangat tu mana? Gol. Gol yang pertama. Yang berhormat pun sama juga. Kan? Dia kata bila bola lagu haram tak gol lagi ni. Ya. Aku berlupa dah apa dia tadi. Ya. Jadi jangan risau. Bila saya mula pakai tayap ni, tengok ya, pakai tayap, ulang alik ke masjid, tok saya dah tak risau. Sebab apa? Bukan tok mengaji, tapi Nabi kata, kalau kamu tengok seseorang dah rajin ulang alik rumah masjid, jangan takut, persaksilah akan keimanannya pada Allah. Jadi insya-Allah buat permulaan ni mukadimah dia, nak beritahu santai beribadah itu, ia bukan bermakna mari masjid hanya untuk solat sahaja, tetapi diaktivitikan anak-anak masyarakat dengan kepelbagaian acara. Yang penting on time, masuk waktu, insya-Allah jalan macam biasa. Yang paling sedih Ustaz, kita buat korban, start pukul 9, Tun, masuk pukul 1, ruyup haram seorang tak ada. Dia tak boleh nak tunggu juga, dia rasa panas. Buat korban kat masjid, sembelih. Tapi pukul 12.30, lagi beberapa minit je nak azan. Dah, dia penderah balik, bagi azan pada dia, seluar kotak. Bukan dia sembelih pun, dia sapu dagingnya. Nampak tak? Sebab apa? I repeat, saya ulang balik, sebab masalah pada jiwa manusia itu sendiri. Ini antara yang boleh saya sebut pada pusingan pertama. InsyaAllah kita akan pergi ke pusingan yang kedua, ataupun akan dengar suara Abang Ijam kita untuk memberikan sedikit pandangan beliau. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haslin Bahrin ataupun Ustaz Bollywood yang telah pun mengupas mengenai apa yang dinyatakan tadi tentang konsep pengimarahan secara bersantai. Tadi dinyatakan masjid sebagai pusat bagi segala aktiviti, ataupun boleh juga dikenali sebagai one stop center. One stop center ini bermaksud bukan hanya kepada amal ibadat ataupun ceramah, kuliah, solat, tetapi dipelbagaikan untuk kita memakmurkan masjid sepanjang masa. Inilah di antara apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dinyatakan tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Aslin. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini secara bersantai juga akan membawa banyak manfaat dengan perkongsian ilmu yang akan kita perolehi sepanjang kita berada di sini dalam 2 pusingan nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, beralih kita kepada ahli panel yang kedua, iaitu Saudara Ijam. Tadi Saudara Ijam mendendangkan sebuah lagu percintaan kepada kita.
Bagaimana Saudara Ijam mengupas tentang lirik, walaupun lirik asal telah diubah. Lirik asal pada tahun 1998 telah pun diubah semula oleh Saudara Ijam ke arah percintaan abadi untuk kita bercinta kepada Allah dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasul, maka dia akan dapat hijrahnya, yaitu kerana Allah dan kerana Rasul. Jadi untuk itu Saudara Ijam, bagaimanakah lirik yang tadi Saudara Ijam dendangkan amat berbeza dengan lirik pada tahun 1998. Jadi boleh Saudara Ijam berkongsi. Saya masih ingat 98 tahun 88 ketika itu lagu tersebut hangat atau mempanas ketika itu untuk lapisan kami ketika itu di sekolah menengah. Jadi ketika mana diubah oleh Saudara Ijam ke arah bersantai, ke arah untuk kita bertakwa kepada Allah ini, mungkin kata-kata dalam lirik yang didendangkan tadi itu menyentuh perasaan kita untuk kita mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta Saudara Ijam untuk berkongsi dengan apa yang telah pun didendangkan sebentar tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadinil fatihi lima ughriqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba wa ma yuhibbuk ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rashid selaku moderator. Kepada ni nak sebut adinda ke kekanda ni saya masih tak hafal lagi lah Ustaz. Tengok janggut hitam semua. Saya ni dah berbelang dah, putih. Panggil adinda lah ya, adinda tersayang saya dunia akhirat. Masya Allah. Al-Fadhil Ustaz Azlin. Nama najano tiradi. Dia kena lagi satu lagu. Masya Allah. Kepada semua dev-dev terhormat, pemimpin masyarakat, para asatidzah, ustaz-ustaz, semua sekali. Ahli-ahli syurga, di mana Allah dah beli kita ni dengan syurga beribu-ribu tahun dahulu. Masya Allah. Mudah-mudahan balik pada soalan tadi, nak kena huraikan juga. Saya rasa lirik tu sangat berterus terang tapi itulah macam saya cakap tadi, Masya Allah, lagu ini kenapa diubah liriknya, kerana sekarang ini saya banyak risau terhadap apa yang dah saya buat dahulu. Selain patutnya kita ni sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berpegang pada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, patutnya kita kena mengagungkan Allah. Kita kena muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi dulu, semua lagu-lagu saya ni banyak cintanya kepada makhluk. Masya Allah. Membesar-besarkan kepada makhluk. Begitu juga dengan artis-artis yang lain. Contohnya lagu ada lagu seorang sahabat saya tu, cintaku walaupun matahari terbit daripada barat,
namun cintaku tidak akan terpadam gitu. Masya Allah. Matahari terbit daripada Maghribi nak dekat neraka, apa nak dekat kiamat dah tak? Dah tak ada nilai kasih sayang kita kepada makhluk dah. Cuma yang tinggal hanyalah nilai kasih sayang kita kepada Allah SWT dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerisauan inilah yang membuatkan saya satu hari itu bertemu dengan saya punya sahabat yang membawa saya ke bidang dakwah ini, iaitu Ustaz Yusri Abdul Karim. Dia cakapkan saya, jam hantar kena nyanyi. Masya Allah Ustaz, saya dah hampir 25 tahun saya tinggalkan bidang nyanyian ini. Bukan bidang nyanyian tu saya tinggalkan, seni ni pun saya tinggalkan. Saya dah tak dengar lagu, saya dah tak mengikuti perkembangan muzik tanah air. Saya tak tahu lagu baru ke, lagu lama ke, saya dah tak tahu dah. Ustaz bagi saya 10 alasan kenapa saya kena nyanyi balik. Saya tak payah bagi 10 alasan dia cakap. Dia cakap bagi satu alasan je dah cukup. Sekarang ini kita nak buat street dakwah dia cakap. Kita nak pergi ke khalayak ramai, orang yang takut, orang yang malu, orang yang tak nak pergi masjid ni kita tak boleh biarkan dekat luar sana. Kita kena hampir kepada dorang, pergi datang dekat dorang untuk kita berdakwah. Jadi kalau kita nak buat street dakwah ni, nyanyian ni kena ada. Pasal apa? Fitrahnya manusia ni suka pada hiburan. Tak kira lah di ustaz ke, tak kira lah di ulama besar mana pun, hiburan tetap mesti ada, tapi hiburan yang bagaimana itu persoalannya. Jadi hari ini kita nak bawa hiburan ini untuk menarik orang supaya apa yang kita nak nyatakan, kita nak dakwahkan itu akan sampai kepada orang yang tak nak pergi masjid tu tadi. Yang tak mahu, yang apa ni, yang hati dia dah kematu dah. Kan, tentang ibadat ataupun tentang nak pergi ke masjid. Jadi kita kena pergi dekat dorang. Jadi saya fikir insya-Allah lah. Dulu dia cakap kan, alasannya dulu awak gunakan anugerah yang Allah bagi ni, suara yang sedap ini di tempat yang tidak betul. Di tempat yang betul tu maksudnya di konsert-konsert kan, melalaikan orang. Yalah maklumlah bila orang tengok konsert ni semua rocker-rockers dengan rambut panjangnya. Kerana kebanyakan orang yang tengok konsert rock ni adalah budak-budak yang tidak berapa nak normal. Pasal nak tengok konsert rock kepala kena tiun. Kena isap dadah. Kena sedikit kena arak, lepas tu bercampur lelaki dengan perempuan. Jadi ini masalah ini yang merisaukan saya. Banyak kesilapan yang saya buat dah dulu. Itu sebab apa, atas nasihat Ustaz Yusri ni tadi, kita ubah lirik. Kita ubahkan lagu ini supaya lagu ini dapat dinilaikan oleh orang, ada satu nilai yang orang boleh terkesan. Bila dengar je lirik lagu ni orang terkesan, orang nak berbalik-balik, masya-Allah. Orang teringat akan Allah, orang teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak. Jadi saya pun setuju. Jadi buatlah. Kerana saya jumpa dengan Ustaz Bazli UNIC. Kumpulan UNIC, cakap Ustaz, ubahkanlah lirik lagu ni. InsyaAllah baik jam saya cuba. Jadi dalam 2 minggu tu dia bagi dekat saya. Saya pun tengok, Masya Allah, okeylah ni. Kerana ini berkaitan betul-betul dengan hidup saya. Di mana rangkap pertama, tika begini mencari-cari sebuah cinta hilang. Saat begini ternanti-nanti kau terbang melayang. Apabila kesedaran sudah berlaku ataupun hidayah Allah menyuntikkan sedikit kepada saya, Masya Allah, sebenar-benarnya cinta yang agung ini hanya cinta kepada Allah SWT dan juga kepada Rasulullah SAW. Dia dah hilang dah terbang melayang. Ketika bila dia terbang melayang? Ketika saya berada di dalam keadaan lara. Ketika saya popular dulu, Masya Allah, artis popular, orang sana puji, orang sini puji. Ini yang bahayanya kena puji. Itu sebab ulama ini dia suka menyendiri. Dia suka duduk dekat pondok, dia buat pondok, dia suka duduk dekat pondok. Pasal apa? Dia takut, bukan dia takut. Dia tak nak keluar kerana apa? Ramai orang akan memuji dia. Pujian ini yang akan merosakkan hati dia. Ini yang berlaku pada diri saya. Puji, lama-lama riak. Lama-lama riak, dah tak ingat dah akan kebesaran Allah. Patutnya apabila kita dipuji kepada orang memuji pada kita, kita pulangkan pujian itu kepada Allah SWT, kerana Allah lah sahaja yang berhak dipuji. Itu yang selepas saya dah belajar lah, insyaAllah, Alhamdulillah.
Jadi terbang melayang. Ketika keadaan lara itulah cinta kasih sayang Allah ini tak ada dah. Tanpa saya sedar. Bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua. Ketika dalam keadaan popular, di dalam keadaan orang menyanjung saya, sana orang suka, sini orang suka, perempuan jangan ceritalah, semua nak jadi girlfriend. Ketika saya kahwin pada tahun 1990, ramai yang perempuan nak bunuh diri. Masya Allah, sampai macam tu sekali. Dulu tak ada WhatsApp, semua pakai surat. Kalau nak cerita surat, satu hari lebih kurang 5,000 surat kami terima. Macam mana nak balas? Buka je surat baru bedak. Dulu style tak bedak. Masya Allah. Buka je surat baru bedak. Buka je surat hadiah. Buka je surat gelang emas. Buka je surat cincin emas pula dia bagi. Masya Allah. Macam-macam. Ketika itulah saya lalai. Habis iman terbang melayang. Iman ni menjadi layu tanpa saya sedar. Dah mula tak pergi masjid. Sedangkan bapa sini imam. Selalu pesan pada saya salat di masjid. Salat di masjid. Tapi ketika iman sudah jatuh, iman sudah tak ada, iman sudah nipis, Masya Allah. Ini yang dikatakan, kerana iman ini layu. Dan seterusnya mengenai cerita ini, kerana akhirnya, Masya Allah, berkat daripada doa mak saya ini tadi hampir 30 tahun. Kerana dalam keluarga ni saya seorang anak lelaki. Anak lelaki yang diharapkan untuk dijadikan anak yang baik, anak yang saleh, supaya kerana anak yang saleh ini dapat mendoakan ibu bapa dia apabila di dalam kubur nanti. 3 perkara kita akan bawa. Mati kan, amal jariah kita, Masya Allah, doa yang dapat bagi manfaat kepada orang, ilmu kita, dan juga akhirnya doa anak yang saleh ini akan laku untuk mendoakan ibu bapa yang bertemu dengan Allah. Masya Allah. Akhirnya jadi penyanyi rock. Ku harap keampunan walau hanya ku mendakap nikmat cinta bersama rindu pengharapan. Sekarang ni saya mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya ni selalu beringat akan pesanan bapa saya. Apabila bapa saya 14 hari sebelum dia meninggal dunia, dia tidak ada pesan yang lain. Dia tidak meninggalkan saya harta yang berjuta. Waimah 3,000 ringgit pun dia tak tinggalkan kepada saya. Tanah 3 ekar dia tak tinggalkan kepada saya. Malahan bapa saya tinggalkan hanya satu pesanan yang mempunyai 3 perkataan. Iaitu, jangan lupa masjid. Masya Allah. Jam kau pergi masjid. Langsung diajarkan saya kepada ayat surah At-Taubah ayat 18 tadi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Inilah ayat bapa saya ajar saya. Kau nak jadi orang beriman, kau nak jadi orang baik, jam kau pergi cari orang baik. Kerana orang baik ini akan bercakap benda baik. Orang baik berfikir benda yang baik. Dia melakukan benda yang baik. Kau campur, kau berkawan dengan orang baik, engkau akan jadi baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bergantung tentang akhlak seseorang itu bergantung kepada temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, hadis sahih. Yang bermaksud seorang lelaki itu bergantung dengan agama teman pergaulannya. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman pergaulannya. Masya Allah. Ini yang dilihatkan oleh ibu bapa dengan anak kita berkawan dengan siapa, semua kita nak kena ambil tahu. Kerana apa? Kerana kawan ini mainkan peranan untuk menjadikan anak kita ini sebagai seorang yang macam mana. Ini yang bapa saya cakap, kau nak jadi baik, jam kau pergi campur dengan orang baik, berkawan dengan orang baik. Tapi orang baik ini banyak jenis orang baik. Orang yang baik yang macam mana yang kau nak cari? Orang yang baik ini sebenarnya adalah orang yang selalu nasihatkan kau atas buatlah perkara-perkara baik. Dia akan menegur kau kalau kau buat kesilapan dengan cara berhemah. Dia akan mengingatkan kau tentang akhirat.
Dia akan menasihatkan kau, dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Inilah kawan yang kau nak cari, Jam. Tapi di mana kau nak cari kawan yang begini? Tidak lain, tidak bukan, Nizam. Kau pergi ke masjid, insya-Allah dengan hati yang ikhlas, dengan penuh keimanan, Allah akan hadirkan kau orang-orang yang baik. Masya Allah, ini pesanan Bapa Aziz, tuan-tuan. Apabila 14 hari Bapa Aziz meninggal dunia, dalam keadaan begitu dimuliakan oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana Bapa Aziz ini dia jadi imam, duduk di masjid. Sepanjang hidup dia, saya rasa masa hidup dia ni, Masya Allah, setengah daripada masa hidupnya semua berada di masjid. Kerana dia seorang imam, daripada usia dia masih muda sampailah umur dia 84 tahun, meninggal pun dalam keadaan masih lagi memegang jawatan imam. Jadi Allah muliakan dia. Orang nak tunjuk, Allah nak tunjukkan kepada orang. Inilah kalau orang memuliakan masjid, Masya Allah, Allah akan muliakan dia. Ini yang memotivate diri saya untuk selalu pergi masjid. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sejak daripada itu saya istiqamah pergi masjid. Apa yang saya dapat? Masya Allah, inilah dia, sahabat-sahabat yang baik. Saya jumpa pertama kali Ustaz Azli di masjid. Masya Allah, Allah anugerahkan. Ingat tak Ustaz di Johor? Kita jumpa di masjid. Saya berjumpa dengan Ustaz Yusri Abdul Karim yang bertanggungjawab membawa saya ke dunia dakwah ini. Masya Allah, saya berjumpa di masjid satu kuliah subuh. Saya berjumpa dengan siapa lagi? Ustaz-ustaz yang menjadi tuan-tuan guru saya, semua saya jumpa di masjid. Dan malahan kawan-kawan saya yang hari ini yang selalu bersama-sama dengan saya buat usaha dakwah, alhamdulillah kebanyakannya saya jumpa di masjid. Kalau tidak jumpa di masjid pun, akhirnya akan pergi ke masjid bersama-sama solat berjemaah hari-hari. Keluar 3 hari, keluar 10 hari, keluar 40 hari, hari-hari bersama dalam 40 hari itu. Masya Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Ini yang saya dapat. Allah hadirkan orang yang baik di masjid. Apabila orang-orang yang baik ini hadir dalam hidup saya, Masya Allah, ada di kalangan orang suka pergi majlis ilmu. Ini hebatnya kalau kita dapat kawan yang baik. Kawan ini suka pergi majlis ilmu. Kita pula fiti-fiti, ialah baru-baru nak pergi masjid, baru-baru nak jadi baik, kan? Tapi masih lagi goyang, iman tu masih lagi goyang. Seorang sahabat cakap, Jam, besok Habib Ali Zainal Abidin berada di akan buat kuliah maghrib di Bukit Jelutung. Masjid Tunku Ampuan Jemaah di Bukit Jelutung, dia kata. Ini kejap lagi kan Malaysia lawan Indonesia semifinal. Manchester United lawan Arsenal kejap lagi. Dia ajak pula pergi masjid. Mana satu kita nak pergi, tuan-tuan? Ini ujian saya. Dan setiap ujian, kalau kita betul nak berjaya di dalam ujian itu, apa yang kita kena buat? Satu pengorbanan yang besar yang kita kena buat. Apa pengorbanan yang saya buat ketika itu? Kan seperti sabda Rasulullah SAW. Rasulullah selalu kata, kalau engkau nak berjuang ataupun engkau nak melakukan sesuatu, kan nak menetapkan iman kau ataupun nak meningkatkan iman kau, Masya Allah, kau kena korbankan perkara yang kau paling sayang. Kalau macam kadang orang minta, oi cantiklah baju tu, engkau nak ke? Terus buka. Berani buat macam tu. Padahal baju tu baju kita sayang ataupun jubah kita sayang. Orang minta aja terus kita boleh bagi. Masya Allah. Jadi ini satu pengorbanan saya nak kena buat. Maknanya saya ini minat bola Manchester United. Lagi pula hari ni game Malaysia lawan Indonesia semifinal ni bukan main-main. Ustaz Azlin pun tadi, Jam, berapa skor, Jam? Daripada kursi tu sampai ke atas ni tanya skor berapa, Jam. Saya tengok kat internet live tadi kan. Lepas tu tak ada. Dah terus dah. Masya Allah, dah menang dah. Jadi ini pengorbanan kena buat. Benda yang kita suka kita kena buang. Benda yang tidak meningkatkan iman kita kena buang. Jadi pengorbanan harus dilakukan. Jadi alhamdulillah saya maksa diri saya pergi masjid. Masya Allah, tuan-tuan yang muliakan Allah SWT. Kalau minta perkara baik daripada Allah SWT, Allah akan bagi baik. Kalau Allah dah bagi kita perkara yang baik tapi kita tidak buat ataupun kita ketepikan perkara baik ini, Allah akan jadikan kita seorang yang tidak baik. Nampak benda baik, benda baik ini meningkatkan iman. Benda ni satu ni pun baik juga. Bersukan ni baik juga. Tapi sukan ini tidak akan meningkatkan iman kita ataupun kurang lagi baik daripada perkara yang pertama tadi, lebih meningkatkan iman kita. Mana satu kita nak pergi? Inilah ujian dia.
Jadi satu pengorbanan kena buat. Benda yang kita suka, yang kurang meningkatkan iman, kita tepikan. Benda yang meningkatkan iman kita dengan baik, inilah yang harus kita lakukan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang saya hadapi sehingga sekarang ini. Sehingga sekarang ini saya berhijrah, Masya Allah. Masih lagi ujian ini Allah datang kepada diri saya untuk mentarbiah saya, mendidik diri saya supaya betul-betul kau nak jadi pendakwah. Masya Allah, pendakwah ini harus menjadi satu contoh yang baik kepada orang yang lain. Dari segi akhlaknya, dari segi ilmunya, Masya Allah. Dari segi adabnya, dari segi apa saja, orang akan lihat mata. Mata akan melihat kat kita. Sampai kita berjalan, kalau meludah pun orang mengata. Itu tengok tu pendakwah, meludah tak tentu arah, meludah mengata-kata. Ini pun orang menjadi perkataan orang. Itu sebab kita nak jaga ni semua. Jadi Alhamdulillah, kerana asbabnya doa daripada mak saya. Dapatlah saya hijrah, Allah menyuntik sedikit hidayah. Pesanan daripada bapa saya, pergi ke masjid. Alhamdulillah, atas dorongan doa kawan-kawan dan juga ibu bapa saya, dapatlah istiqamah saya pergi masjid. Ini tuan-tuan muliakan oleh Allah Ta'ala. Kerana inilah yang berkaitan dengan lagu Tika dan saat ini ni, Masya Allah. Kerana ini menyebabkan, ini semua pada diri saya. Mudah-mudahan kerana apa yang saya usahakan selama hari ini mendapat redha daripada Allah, berkat daripada Allah, supaya saya dapat istiqamah iman dan amal saya. Dan juga saya perlukan doa-doa orang-orang yang baik yang hadir sini. Kerana seperti yang diceritakan dalam surah Al-Taubah tu, firman Allah surah Taubah ayat 18, orang yang pergi masjid ni, ya Allah, iman. Kerana iman ini sangat penting. Bapa saya selalu cakap, jam, iman ini adalah tiket pertama untuk kau masuk syurga. Dalam surah Al-As, wal asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus salihat. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian melainkan yang beriman. Dia sebut iman dulu, ya Allah. Bukan dia sebut amal soleh dulu. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Rasulullah ajar iman dulu. Terapkan iman dulu, barulah amal soleh. Ketika orang yang beriman, barulah mampu dia nak beramal soleh. Ketika dia beriman, mampu dia untuk pergi ke masjid. Itu sebab ibu-ibu, ayah-ayah dapat anak degil macam mana pun doakan anak ini. Macam mak saya doakan saya hampir 30 tahun. Alhamdulillah, berkat daripada doa seorang ibu yang istijabah, Masya Allah. Doa ibu ni makbul. Pasal ibu yang melahirkan dia, pasti ibu ini mendoakan anak dengan penuh ikhlas. Daripada doa seorang ibu inilah, Masya Allah, akan terbitnya iman anak-anak ini. Tapi itulah, nak anak jadi beriman, ibu kena jadi beriman dulu. InsyaAllah, wallahu'alam. Terima kasih kepada saudara Ijam yang berkongsi kepada kita tentang apa yang berlaku kepada diri saudara Ijam itu sendiri tentang penghijrahannya. Walaupun hijrah ini tentunya membawa kepada pembangunan insan. Ya, tidak, Nabi tak menyatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Maka apabila kita berhijrah semata-mata kerana Allah dan Rasul, itulah yang akan diperolehi, yaitu Allah dan Rasul. Mudah-mudahan apa yang telah pun diberikan oleh saudara Ijam sebentar tadi memberikan semangat kepada anak-anak muda kita, ya, kepada rakan-rakan kita, kepada sahabat handai kita untuk mencintai masjid, untuk mencintai bagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan imanlah yang akan memberikan kita laluan utama untuk kita mencapai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita beralih ke pusingan yang kedua bersama dengan ahli panel di sini, kita berehat seketika dengan dendangan qasidah satu lagu. Jadi insya-Allah sekembali nanti kita akan sambung di pusingan yang kedua. Dipersilakan. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallallahu sallam alaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Berkah Al-Quran kalamullah, terang hati hamba Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini majelis ahbab Mustafa, orang muda maupun tua, mengharap berkah dari Yang Esa agar diampunkan dosa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Perhatikan jangan dicela, duduk bersalawat bukan berdosa. Batu dan pepohon ikut berdoa di majlis ahbab Mustafa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Orang dusta, orang tercela, bisanya hanya menghina. Majlis mulia dibilang dusta, karena diri tak bisa mulia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Engkaulah Nabi yang mulia, engkaulah bulan purnama, engkaulah harapan hamba, engkaulah belahan jiwa. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Berdebar hatiku bangga, berdebar senang terasa, berdebar karena cinta, berdebar gejolak jiwa. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Sakitku indah terasa, sakitku karena cinta, sakitku ingin berjumpa dengan Nabi yang mulia. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Sampaikan salawat salam kepada penghulu alam, sampaikan salawat salam kepada penerang alam. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Dengan bismillah ku ukir cinta, dengan bismillah tersenyum jiwa. Alhamdulillah, puji yang mulia, kabulkanlah doa hamba. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Allah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallallahu sallam alaihi. Terima kasih kepada kumpulan qasidah sebentar tadi. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, kembali kita pada malam ini dalam pusingan yang kedua. Jadi insyaAllah dalam pusingan ini kita akan minta kedua-dua ahli panel untuk membuat rumusan yang mana insyaAllah kita sama-sama sedia maklum kita telah pun berada pada bulan Zulhijjah. Hari ini adalah 4 hari bulan Zulhijjah. Kalau kita melihat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajri wa layalin 'ashr. Shadaqallahul azim. Jadi Allah menyatakan di dalam Al-Quran sebentar tadi dalam surah Al-Fajr yang menyatakan mengenai Allah sumpah mengenai fajar, lalu disambung ayat tersebut mengenai walayalin 'ashr, yaitu hari 10. Jadi hari 10 ini ada terdapat di dalam bulan Zulhijjah ini. Jadi insyaAllah. Jadi Ustaz Aslin, sempena kita berada pada bulan Lambayan Kaabah. Ya, bulan ini adalah merupakan bulan Lambayan Kaabah. Jadi Lambayan Kaabah kepada tetamu Allah, Duyufur Rahman yang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah itu tetap dah. Jadi bagaimana Lambayan Kaabah itu kepada kita yang tidak berada di sana. Kerana kita nak bersantai ibadah, di samping itu kita nak menyahut bagaimanakah seruan Lambayan Kaabah di samping kita berada pada awal bulan Zulhijjah ini. Jadi dipersilakan Ustaz Aslin. Terima kasih Fadil Ustaz Rashid. Tuan yang terutama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya laksanakan ibadah haji Ustaz 2001 haji wajib, kemudian 2009, 10, 11. Maknanya daripada 12 sampai hari ini saya dah tak bagi buat haji dah. Tapi bagi orang yang pernah ada pengalaman buat haji, bila masuk bulan Zulhijjah ini ada satu kalimah kerinduan. Umrah tu biasa Ustaz. Umrah tak tahun pi. Baru tahun lepas tapi sebab masalah sakit. Tapi kalau haji ni, di sana dalam bahasa mudah ada sesuatu yang menggamit kita ni. Menyebabkan kita rasa rindu. Sebab itu Nabi SAW dia tahu umat dia bukan semua boleh pergi ke Kaabah. Bukan semua layak rakyat Malaysia kalau ada orang Melayu Islam ni ada 12 juta boleh pergi semua. Belum tentu. Belum tentu. Sebab benda boleh pergi haji ni adalah pilihan Allah. Nak jadi tetamu Allah. Ada orang tak rancang apa, tiba-tiba dapat rezeki, dicalonkan untuk pergi haji. Ada. Benda ni adalah tetamu Allah. Bila Nabi tahu persoalan bukan semua boleh buat, lalu dalam beberapa hadis sahih ya yang disebut oleh Nabi SAW yang kalau kita lihat nampak macam benda ringan, simple, tapi orang lupa atau tak tahu Ustaz. Nabi sebut idza ra'aita hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik sya'rahu wa adfarahu atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ramai orang tak tahu. Dia tak ada kait dengan persoalan semayang ke raya tak Ustaz. Tapi Nabi kata jika kamu lihat anak bulan Zulhijjah, maksudnya jika kamu tahu besok adalah 1 Zulhijjah atau malam ni maghrib start mula dengan 1 Zulhijjah, maka ada di kalangan kamu yang berkeinginan nak sembelih korban, maka jangan dia pergi kacau bulu dan kuku dia. Tu. Jangan kacau bulu. Bukan makna tak boleh pegang bulu ketiak. Maksud dia,
jangan pi cukok, jangan pi gunting bulu misai, jangan pi kerak kuku. Nabi kata bagi orang yang memang tak boleh buat apa macam Haji Ifraq lah lebih kurangnya. Makna sedang duk berihram, misai tak boleh buang, apa bulu pun tak boleh buang, cukur rambut bukan takat cukur, gunting tak boleh. Seolah-olah Nabi bagi gambaran dengan syarat kalau orang tu nak buat sembelihan. Apa maksud dia? Jadi perkara yang kedua ialah Nabi menggalakkan umat dia mesti buat sembelihan korban. Bahkan Nabi sebut adalah hadis-hadis sahih yang lain, tidak ada amalan yang paling baik ya pada 10 Zulhijjah, ya pada hari raya haji ni dan hari-hari yang lain tasyriknya. Kita ada 10 tadi saya kan, termasuk 12, 13. Tapi bermulanya pada 10 Zulhijjah, tidak ada amalan yang paling baik melainkan menyembelih binatang korban. Tengok ini hadis sahih. So nak bagi tahu dalam hadis Ibnu Majah kata letak saya, Nabi kata man lahu sa'atun, siapa baginya ada kemampuan, lam yudahi, dia tak berminat untuk menyembelih binatang korban, fala yaqrabanna musallana hadha, jangan sesekali dia berani mai masjid kami ni. Tu nak ceritanya bunyi sunat je Ustaz, tapi cara macam suruh buat suruh. Yes, jawapannya macam tu. Sebab itu dalam mazhab Abu Hanifah, bukan nak buat mazhab lain pula, memberi pandangan sembelih binatang korban hukumnya wajib. Dalam pandangan kita, mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Begitu juga dipesan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Makna apa dia? Bila sunat muakkadah, nak bagi tahu kena buat bagi mereka yang mampu. Kenapa dia? Sebab orang haji selesai masalah. Kita yang tak pergi haji, anggaplah perbuatan-perbuatan ini tak potong kuku, tak potong rambut. Hari raya puasa, kita sunat potong kaki pula, kecil mana? Apa nama ni? Potong kuku kaki, kuku tangan. Ya, nak sebut susah. Potong kuku kaki, kuku tangan. Ya, nak raya puasa. Raya haji, siapa nak sembelih korban, jangan buat macam saya Ustaz, 28 hari bulan Zulkaidah, pitarah semua ni. 29 dekat nak maghrib tu, dia tumbuh lagi, pergi buang. Kenapa dia? Kita nak tatbiqus sunnah, nak cerita ni kita sayang Rasulullah SAW. Nak terjemah bahasa berat, tak boleh, tak mampu. Dia kata jangan cukup rambut, jangan gunting rambut. Buatlah, benda senang. Tetapi ramai tak buat sebab tak ada ilmu. Okey. Yang ketiga apa dia? Iaitu Nabi berpesan, ya, antara adalah hadis Muslim sebut puasa pada 9 Zulhijjah. Tapi orang buat haji tak perlu berpuasa sebab dia penat. Ya. Kalau dia nak puasa tu hak dia. Tapi dalam kita tak perlu berpuasa sunat pada hari Arafah. Kebetulan pula datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan puan sekalian, hari Arafah, puasa sunat kita ditakdirkan selama hidup saya ni 48 tahun, tak silap saya lah. Rasa-rasa tak terasa lagi hari merdeka negara kita bersamaan dengan hari puasa 9 Zulhijjah. Kata kok Ustaz pernah tak pernah rasa. Kok yang berhormat pernah rasa, wallah alam lah. Maknanya cabaran dan ujian Nabi kita apa? Ibu-ibu. Ya, makcik-makcik, kakak-kakak. Apa kata Nabi? Ahtasibu 'ala Allah. Aku mengharapkan kepada Allah. Apa dia? Orang yang berpuasa Zulhijjah 9 ini diampunkan dosanya setahun sebelum, setahun selepas. Bila? Hari Khamis ni. Nampak? Lalu santai ibadah kat masjid, tak salah. Hari Khamis pakat puasa,
petang Khamis nanti 31 hari bulan, sambil doa Malaysia sejahtera kekal keamanan, sambil buka puasa, dan lepas maghrib mayang kat masjid, pakat takbir raya ramai-ramai. La ilaha illallah, very wonderful. Very sweet. Romantik betul Tuhan buat pada tahun ini. Tapi apa ramai nak buat? Wallahu alam. Orang perempuan lain ceritalah. Jadi saya syorkan insya-Allah di bawah kepimpinan Datuk Razali dan AJK-AJK yang lain, imam-imam yang lain, ia pakat buat, ia bagi tahu, mai kita pakat buka puasa kat masjid. Jawang tengok pelik, dah lah pula kebetulan pula malam Jumaat. Pakat takbir ramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha, orang Penang. La ilaha illallah wallahu akbar. Boh bila lagu apa pun yang benar-benar membesarkan Allah subhanallah. Ini kita kena ambil kira. Boleh tak ibu-ibu? Boleh tak? Mabuk mereka tu menantak sambut lah, bukan tak bagi sambut. Biar sambut tahun ni puasa. Oh, tu dia. Cabaran tu. Tama-tama hak dah mau memimpin cabaran besar tu. Nak pegang bendera, nak pegang spanduk kan. Kami cinta negara. Tapi takut tak puasa sunat 9 Zulhijjah. Ini cabaran besar. Kena buat yang berhormat, insyaAllah doa banyak-banyak. Ya. Agar Islam tidak diperkatak-katik oleh mereka yang sentiasa menghina Islam. Hari-hari yang ini dah. Ya, mereka dah makin hari makin naik kepala kita dah. Kita kena senyap. Nak kata-kata orang, nak kata monyet manusia. Tapi tak boleh senyap lebih kurang. Kenapa dia? Kerana kita mungkin na'udzubillah hilang kekuatan, kesatuan dan perpaduan di kalangan kita. Masjid besar ni orang buat masjid besar, nak main payah Ustaz. Masjid. Ni kena ingatlah. Jangan bagi banyak alasan tadi kan. Alasan imam tak sedap, alasan masjid panas, alasan masjid sejuk. Kadang-kadang ada juga Ustaz, Pak jenis AJK marah. Saya pernah tengok AJK bekas meja askar. Bukan sinilah, masjid lain. Masjid Pematang Langsat. Ya. Dia jerekah. Hei! Buat gitu. Terkejut beruk budak tu. Bukan takat budak terkejut. Imam asal baca surah Watin tukar jadi Wa Asri. Budak duk lari ni, duk lari. Watin wa zaitun wal asri. Patutnya illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq. Wa tawa tu. Woi, dia tukar falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin? Alaysa Allah biahkamil hakimin? Dia duduk melengung Ustaz. Aku baca surah Menatambah tadi. Pasal JK jerekah budak duduk main dekat dekat kok. Main kat kok, kat kolah. Tuan-tuan, garang. Budak tu tak main dah, tak boleh lah. Tak boleh. Budak-budak buah ni, setan pun takut. Rumah dia sempit. Duk rumah kos sederhana. Rumah impian, payahlah dapat rumah senyum je lah. Ya, main masjid luah dia lari kalah wak senyambek. Dia nampak kolah wuduk ambil sembahyang tu punya besar. Dia ingat swimming pool. Dia main kelebok terjun ya Rabbi. Dia boleh berenang macam Pandalena Renung. Nampak? Mentang-mentang SEA Games pula ada. Dia gaya Pandalena Renung. Dia naik pada atas. Menara terjun. Pakai pi terus. Nak cerita pada budak-budak biasa macam tu. Jadi kena banyak sabar. Ya, dan sebutkan benda ni kepada diri. Tapi mak bapak kena ingat lah. Jangan guna poin saya ni pula. AJK Majid ni tak dengar. Ustaz cakap lah. Jangan marah ada budak. Memang kena marah kalau budak tu buah sangat. Bagi tahu ke anak. Hang pi mayang. Hang duk diam. Hang jangan duk pisin. Katok hang. Tu saya ingat tok saya dulu.
Dengar suara saya memang balik pada katok saya yang kayu. Aku dengar Tuhan di sini. Malu aku. Tok cengeng lah, ya Allah. Bila saya bang, dia seronok. Cucu siapa? Cucu aku. Kalau buah, dia tak mengaku. Nampak? Tapi balik memang bukan cerita nak beri gelak-gelak. Memang tok garang. Ada botol di lambung. Ada lesung bergerak. Kalau masuk pertandingan Olimpik SEA Games ni, hak cekera bat tu, menang tok aku daripada hak menang malam pengamal tau. Dia boleh baling lesung batu hak besar tau. Mai ke aku dekat 200 meter. Jauh tu. Yang menang pegang emas tu baru 150. Nampak dah nak ceritanya pada cengeng. Pi masjid pesan ke anak. Ada kadang-kadang jenis mak bapak, ya Allah. Dah lah bapak tak datang. Mak semayang kat belakang, mana nampak? Takkan nak tegur, mak ni tengoklah anak lari. Ada budak buah lari depan imam. Dia pusing imam, pegang jubah buat 0 point. Memang kurang asam punya budak. Imam tu, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, haram nak apa? Tu, pak imam tu haram halal je nak haram. Nampak tak? Ni dia kadang-kadang kena sabar banyak lah. Ya, ada juga pengalaman imam dibaling mengecum katak bulan puasa. Tu terkejut. Lepas tu, anak siapa aku ajak ni? Ulah masjid pegang mic tu. Anak siapa aku ajak ni? Kalau main masjid, main elok-elok. Bukan nak buah macam ni. Cengeng. Elon baru 470. Cengeng macam dapat gaji 4,000. Nampak tak? Ni contoh. So makna dia, dalam bulan Zulhijjah ni, ingat. Yang ada potong kuku tu nak buat. Macam mana dia tak tahu. Saya duduk tahan ni, buang awal dah ni. Kalau yang belum potong, biar dia panjang. Tak apa. Tapi bersihkan tape kuku. Jangan pula panjang macam chopstick tu. Lembu tengok nak sembelih. Nampak ada 2 pisau. Pisau kuku dia dengan pisau betul. Lembu tu melengung. Nampak gayanya. Aku kena sembelih dengan 2 pisau lah. Lembu tu bercakap macam Doraemon, macam Naruto Shippuden tu. Tengok kan? Kena bersih. Misai panjang-panjang tak apalah, sikat bergelok. Jangan nyeruk panjang. Kuku kaki. Nur balik, nur duduk ke botol benda. Penuh seluk. Seluk penuh kaki. Kaki merekah, melopok kaki. Mayang kuku tak gerak. Tengah duduk rokok, orang semua tengok kuku dia hitam legang. Nampak tak? Tuan-tuan sekalian, pengotok nak mampu. Ambil, korek buang. Bila semelih je binatang, semelih je, merdeka. Boleh cukup. Misal boleh cukup rambut, utar rambut dekat kuku. Ni cerita nak bagi daripada. Pasal pun Nabi sebabnya tu, sebab ada sesuatu yang terbaik dari sudut ketaatan kepada perintah Nabi SAW. Jadi insya-Allah, tuan-tuan sekalian, dan siapa-siapa yang tidak buat korban, sedangkan dia boleh bayar kereta di sebulan 300-400, siapa-siapa yang tak buat korban, boleh bayar Astro sebulan RM80 kali setahun 960. Barang siapa yang beli rokok 3 hari sekotak, berapa rokok sekarang? RM30 apa salah ni? RM35. Sekotak rokok. Ya. Kalau dia boleh beli rokok kata RM25, 3 hari sekali boleh beli, mana 10 kali beli, RM250. Tiba-tiba dia haram tak teringin nak korban binatang. Memang aib jadi hamba Allah. Memang aib jadi umat Nabi Muhammad SAW. Faham tak faham ni? Saya bila belajar, ya Allah, ada duit tak ada duit, korek juga. Yang penting dapat satu bahagian tiap-tiap tahun. Kena buat tiap-tiap tahun. Wajibkan diri, walaupun bukan wajib. Wajibkan ini sunnah yang amat-amat dituntut oleh Nabi SAW. Bahkan sebelum darah timpa ke atas muka bumi, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kita ni suka sebut Ustaz, ala sunat je Ustaz, buat dapat pahala, tak buat tak dosa, kalut. Kalau lah macam ni orang Melayu guna kaedah ni, memang ya tuan yang terutama, orang Melayu kita takkan maju punya.
Buat tak apa, tak pahala, tak buat tak berdosa. Yang makruh pi buat pula. Tinggal dapat pahala, buat tak berdosa dia tak tinggal. Nampak kan? Ni contoh. Ya, so kita takkan maju. Alah, hang duk kerja mengaji pun pandai-pandai sangat Kok mana pun hang duk teruk dapur juga. Memang bengkerak punya otak. Tak boleh itu. Ilmu bukan untuk dapat kerja. Nampak tak kan? Tolong kita anak-anak, adik-adik yang dengar ni. Ilmu belajar kat universiti bukan untuk dapat kerja, tetapi yang kita mengaji kat universiti untuk dapat ilmu. Kerja tu cerita lain. Sebab itulah anak-anak kita banyak menganggar. Tak berani duk mengalah bedang, kotak, lumpur, selut, kelebak. Nampak kan? Ada takkan nak kerja macam cerita orang Kelantan pergi ke buat kursus bahasa Inggeris 2 tahun. Balik-balik Malaysia, wah, cakap telur mak Saleh. Balik rumah dia, mama masak apa? Bapak dia geli dengar. Celaka songa bodoh ni. Duduk 2 tahun, telur Inggeris lalu dah. Bapak sudah makan? Mama masak apa? Mama masak nasi lemak. Oh my God. Kita di sana tak makan nasi lemak, kita makan roti bakar. Ayah ada asal pisau. Celaka budak dia dah. Dia kata, mak, ayah apa-apa. Lepas makan, ikut ayah di sawah. Oh my God, sawah. Oh panas, hitam kulit. Tengok. Hai takut munafik pakai ni kita. Oh, saya follow. Dia pergi ke Bendang, pak dia ikut naik motor. Tuan-tuan tahu dulu zaman mana ada kebuk tak? Haji naik bubuh. Apa nama hak belakang kebau? Dia kata bila pijak-pijak, oh my God, selut lumpur, kotor. Ini banyak kuman. Pak dia bengang telinga macam nak putih. Pak dia ambil kebau, pak dia tala ke dia, pak dia tala kepala ke dia, pak dia tendang teluk kebau tu. Kebau terkejut, kebau tala pergi dia duk, oh my God, lumpur, kotor, kuman. Dia bilang kebau aja. Terkejut dia. Pak! Tukar dah slang. Pak, khubah, kata dia. Orang Kelantan kebau tu khubah lah. Khubah. Pak kata apa? Oh, tidak ada apa-apa. Bapak pula terbalik tukar jadi Inggeris. Nak dia berdek, jangan mengaji tu kerana nak kerja, tapi nak dapat ilmu insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Aslin di atas perkongsian mengenai pusingan yang kedua itu tadi tentang kelebihan korban kita, yang mana insya-Allah kita akan meraihkan pada minggu yang akan datang ini. Semoga pelaksanaan ibadat korban dan juga Aidil Adha kita pada tahun ini mendapat manfaat untuk diamal dan juga untuk dilaksanakan nanti. Jadi bagi panel yang berikutnya iaitu Saudara Ijam untuk pusingan terakhir ini. Jadi bolehlah Saudara Ijam membuat sedikit rumusan ataupun mendendangkan lagu untuk kita berhibur pada pusingan yang terakhir ini. Semoga mungkin dengan kata-kata lontaran lirik yang akan didendangkan menyentuh jiwa dan juga perasaan kita. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu nusalli ala Rasul Karim. Masya-Allah, tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kamu tidak akan masuk syurga selagi kamu tidak beriman, dan kamu tidak akan beriman selagi kamu tidak saling mencintai. Dan Rasulullah berkata lagi, bertanya kepada sahabat, maukah kamu aku tunjukkan satu amalan, apabila kamu lakukan, kamu akan saling mencintai. Lalu Rasulullah cakap, sebarkan salam di antara kamu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kadang-kadang tu saya sendiri pun kadang-kadang bila selisih dengan orang yang kita tak kenal, kita tak bagi salam. Kita cuma bagi salam dengan orang yang kita kenal aja. Sedangkan Rasulullah SAW kata nak wujudkan kasih sayang, kita bagilah salam di antara kita. Tak kira sama ada kita kenal ataupun kita tak kenal. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagi salam ini. Untuk hilangkan perasaan takabur kita, kita kenalah bagi salam dahulu. Sebab lagu yang selanjutnya saya nak
Tuan-tuan yang muliakan Allah SWT, hayati liriknya adalah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan BPR, iaitu lagu Silaturahim, insyaAllah. Bertegur sapa, bertegur sapa, bagaimana harus aku buktikan jika kita hidup di perbatasan, peluru tidak kenal kasihan. Sampai bila begini. Bagaimana harus aku buktikan silaturahim suruhan Tuhan? Sampai bila begini. Jika kita hidup di perbatasan, peluru tidak kenal kasihan. Sampai bila begini. Aku sendirian di sini terbujur berdiri di tengah kota, di tengah kota. Ramai manusia di sisi, sombong dan tidak bertegur sapa,
bertegur sapa, tidak bertegur sapa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Ijam yang menendangkan lagu dari kumpulan Bumi Putra Rockers BPR. Jadi itulah lagu yang menyentuh jiwa kita untuk kita sentiasa mengeratkan silaturahim. Itu juga di antara lagu yang diminati saya ketika dulu, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan pusingan ataupun dua pusingan kita bersama gandingan ahli panel yang terdiri daripada Al-Fadhil Ustaz Aslin Bahrain dan juga Saudara Ijam Medicine. Mudah-mudahan apa yang dirancang oleh Jawatankuasa Karya Masjid Pematang Rambai menjadi kenyataan untuk kita semua, dan insyaAllah saya difahamkan oleh Datuk Pengurusi Karya yang mana selepas daripada lancarnya program pada hari ini, iaitu pada bulan-bulan berikutnya akan adakan program bulanan bersama dengan anak-anak karya di Masjid Pematang Rambai. Jadi sama-samalah anak-anak karya kita datang ke masjid untuk memakmurkan masjid Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat untuk memakmurkan masjid akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, untuk anak cucu kita dan sebagainya, dan seterusnya untuk karya kita. Allah akan memberikan kemakmuran sepanjang masa apabila masjid dimakmurkan, insya-Allah. Jadi akhir kata saya bagi pihak Jawatankuasa Masjid dan juga yang mana saya dipertanggungjawabkan untuk memoderatorkan program santai ibadah pada malam ini, mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Karya yang menjemput kami untuk datang ke sini bagi menyampaikan slot, dua slot di atas pentas ini, juga dengan kehadiran tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang bersama dengan Adun Bertam, Adun Pinang Tunggal, juga tetamu-tetamu jemputan daripada pejabat daerah Semenanjung Utara, pejabat agama daerah Kepulauan Batas dan semua yang menjayakan program pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi, apa yang kita dapat pada malam ini akan dapat kita amalkan sepanjang hayat kita nanti, insya-Allah. Jadi untuk itu saya menyerahkan majlis kembali kepada pengacara majlis untuk penutupan majlis kita pada malam ini. Dipersilakan.